Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini cikgu akan berkongsi pada pelajar semua berkaitan subjek geografi tingkatan 1 bab 10 iaitu bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Baik, sebelum kita mulakan, mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari dalam bab 10, di mana pada akhir pengajaran dan pembelajaran sepatutnya pelajar boleh menyatakan nama negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, pelajar boleh menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Jadi ada 3 perkara yang pelajar sepatutnya akan kuasai selepas sesi pembelajaran ini. Jadi untuk sedikit pendahuluan, terdapat 11 buah negara. 11 buah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, negara kita. Jadi tahukah anda negara-negara tersebut, nama-nama negara tersebut, bagaimanakah keadaan bentuk muka buminya? Ada soalan di situ ya. Jadi kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat negara-negara di Asia Tenggara. Seterusnya kita akan melihat bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Dan kita akan melihat juga tentang sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Mari kita teruskan kepada 10.1 iaitu negara-negara di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara benua Asia, sebab tu dinamakan Asia Tenggara. Kedudukannya antara latitude 11 darjah selatan sehingga 28 darjah utara. Dan longitude-nya berada pada 93 darjah timur hingga 135 darjah timur. Jadi terdapat 11 buah negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 4.506.600 km persegi. Itu keluasan Asia Tenggara. Jadi mari kita berkenalan dengan nama-nama negara di Asia Tenggara. Antaranya juga adalah negara kita iaitu Malaysia. Jadi kita labelkan betul tak ada 11. Kita ada yang pertama, kita ada Malaysia. Yang kedua kita ada Myanmar. Kemudian yang ketiga kita ada Kemboja. Boleh kita perhatikan di sini. Di dalam peta, pelajar boleh juga membuka buku teks. Cikgu hari ini cikgu akan tunjukkan buku teks sebagai sumber pembelajaran kita supaya pelajar boleh melihat secara keseluruhan dengan baik. Cikgu tak nak ada terlepas info. Kalau pelajar boleh lihat di muka surat 110 hingga 111. Jadi kita ada 2 muka surat yang digabungkan untuk 10.1. Jadi pada pandangan cikgu di sini ada terpotong sedikit. Jadi Malaysia ni melibatkan Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Sedikit Sarawak terpotong, nanti kita akan lihat di sebelah sana. Kemudian Myanmar kita ada di sini. Myanmar adalah yang paling utara sekali. Myanmar. Kemudian kita ada Kemboja di sini. Kemboja. Kemudian yang keempat kita ada Vietnam. Kat manakah kedudukan Vietnam dalam peta? Vietnam berada di timur ni. Ni Vietnam. Panjang sampai ke utara. Ni Vietnam. Kemudian kita ada Laos yang kelima. Dekat manakah Laos? Laos juga agak memanjang ke utara. Sini Laos. Kemudian yang keenam kita ada Thailand. Kedudukan Thailand ialah daripada utara Malaysia, bersempadan dengan Malaysia. Kemudian luas sehingga di
semakin luas di atas ni. Okey, ni Thailand Dan kita sambung ke muka surat sebelah. Dah 6 Okey, sambung 7 kita ada Brunei. Okey, 7 Brunei. Nanti kita akan lihat Brunei. Kemudian 8 kita ada Singapura. Okey, mungkin kita boleh lihat Singapura di sini, tak nampak Kemudian 9 kita ada Timur Leste. Timur Leste di sini. Okey. Kalau pelajar boleh lihat, cikgu besarkan Timur Leste di agak selatan Kemudian 10 kita ada Indonesia. Indonesia agak luas. Nanti cikgu boleh tunjukkan kawasan Indonesia. Kemudian Filipina yang ke-11. Jadi cukup 11 negara di Asia Tenggara. Filipina ada di sini. Kalau cikgu boleh besarkan. Filipina di sini jadi Filipina dia terpecah-pecah kepada kepulauan-kepulauan yang kecil ni. Peta dia agak pecah pecah. Sini Filipina. Okey. Dan kita lihat Brunei di sini Brunei di sini. Di atas tadi Brunei. Okey. Ini Brunei. Okey, kemudian Singapura di bawah ni. Okey, kecil saja di selatan Malaysia. Okey. Kemudian Indonesia yang berwarna hijau ni. Okey, peta Indonesia sangat luas Indonesia adalah salah satu negara yang agak besar. Okey, jadi di sini Indonesia. Okey, ini ibu negaranya Jakarta. Okey. Kemudian ini semua adalah Indonesia. Semua ni yang hijau ni Jadi Timur Leste ni dia dah keluar daripada negara Indonesia dan dia telah membentuk negaranya sendiri Timur Leste. Dia ada sebahagian daripada dalam peta Indonesia. Okey. Dan tadi di sini Sabah ni Sabah juga termasuk dalam Malaysia Malaysia yang berwarna kuning. Jadi cikgu harap pelajar tidak keliru Okey. Jadi mari kita teruskan kepada 10.2. 10.2 selepas kita dah melihat tadi 11 negara di Asia Tenggara, kita akan melihat 10.2. Dalam 10.2 kita akan belajar tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, baik Kita teruskan. Muka bumi di Asia Tenggara terdiri daripada tanah tinggi, tanah pama, kawasan pinggir laut. Jadi terdapat juga gunung berapi di beberapa kawasan di Indonesia dan Filipina. Jadi 3 yang akan kita lihat tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara: tanah tinggi, tanah pama dan pinggir laut. Jadi saliran kita akan lihat dia sebagai satu topik tunggal jadi dia tidak masukkan dalam sini, walaupun saliran adalah sebahagian daripada bentuk muka bumi jadi saliran kita akan ada satu tajuk yang fokus pada saliran sahaja. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu tentang pinggir laut. Dah tak boleh maksimum, dah besar. Ini sahaja yang maksimum dia 400%. Okey, kita lihat pinggir laut terlebih dahulu. Okey, pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Jadi kalau awak perhatikan negara Laos. Laos ini dia berada di sini. Ni jadi dia agak berada di tengah-tengah. Bila dia di tengah-tengah, dia tak dapat laut. Yang ada laut macam ni, ada Vietnam. Vietnam ada laut. Ini kerana dia ada di sini. Kemboja juga ada laut dia di bahagian sini. Kemudian Thailand juga ada laut di sini. Dan di sini. Okey, Myanmar juga ada. Tetapi Laos ni di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi laut yang berada di sini pun adalah laut Vietnam negara Vietnam. Jadi Laos memang tidak ada laut lah. Laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah yang termasuk dalam Asia Tenggara kita ada Laut Andaman, Laut Cina Selatan,
Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Okey. Jadi pinggir laut di Asia Tenggara adalah cetek dan dikenali sebagai pentas benua. Okey. Ingat lagi pentas benua yang mana kedalamannya sekitar 180 meter dari aras laut. Jadi dia tidak boleh lebih dalam lagi. Okey, kerana dia adalah kategori cetek. Kalau lebih dalam lagi, kita tidak kategorikan dia sebagai pentas benua lah. Okey, mari kita teruskan kepada Tanah Pamah. Tanah Pamah banyak. Okey, Tanah Pamah kita bunga-bunga Tanah Pamah dulu. Okey, Tanah Pamah banyak terdapat di delta dan lembah sungai. Jadi kawasan yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Jadi contohnya apa? Padi. Kawasan ini berpenduduk padat kerana pertempatan. Ada dua pertempatan dan jaringan perhubungan mudah dibina. Jadi kita tahu kawasan Tanah Pamah ni senang nak bina rumah, senang nak bina jalan raya. Jadi bila kemudahan ini ada, dia akan menarik penduduk ataupun manusia untuk tinggal di kawasan ini. Sebab itu dia padat. Sebagai contohnya ialah di delta Sungai Mekong, Vietnam. Okey, kemudian delta Sungai Irrawaddy di Myanmar. Kemudian di lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Okey. Mari kita beralih kepada tanah tinggi. Tanah tinggi, dan kita dalam tanah tinggi juga kita ada gunung berapi. Kita akan lihat sebentar lagi. Okey, mari lihat tanah tinggi. Okey, tanah tinggi terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan banjaran gunung lipat tua. Apakah itu banjaran gunung lipat tua dan lipat muda? Cikgu boleh bawa awak ke bawah ni, kita ada info. Okey, ni dia info kita. Gunung lipat muda ialah terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak bila 35 tahun. 35 juta tahun bukan 35 tahun. 35 juta tahun. Ini gunung lipat muda. Bagaimana dengan gunung lipat tua? Terbentuk akibat proses mampatan. Sama juga mampatan kerak bumi sejak ni perbezaan dia. 200 juta tahun. Sebab tu dia dipanggil gunung lipat tua. Kerana dia 200 juta tahun. Kalau gunung lipat muda 35 juta tahun. Tadi kita ingat 35 juta tahun ni dah terlalu lama rupanya gunung lipat tua lagi lama. 200 juta tahun. Macam kita tahu di Semenanjung Malaysia kebanyakannya dah jadi adalah gunung lipat tua. Termasuk juga banjaran Titiwangsa iaitu menjadi tulang belakang Semenanjung Malaysia. Jadi kalau kita nak tahu itu adalah hasil akibat daripada proses mampatan kerak bumi sejak 200 juta tahun. Betapa lamanya bumi kita Okey, mari kita lihat. Kita sambung balik dekat atas ni. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya di utara menganjur ke Asia Tenggara. Bermula di banjaran Arakan Yoma, Myanmar. Okey, ni banjaran yang tinggi Banjaran-banjaran lain adalah banjaran Annam. Okey, ni contoh di Vietnam. Kemudian kita ada banjaran Bilauk Taung, Thailand, dan banjaran Keroka di Malaysia. Jadi kalau susah-susah, ingat je lah banjaran Keroka di Malaysia. Ini adalah banjaran yang paling dekat dengan kita Dan terletaknya gunung tertinggi di Asia Tenggara di negara kita. Tu yang bestnya, negara kita terletaknya gunung tertinggi di Asia Tenggara iaitu Gunung Kinabalu terletak di banjaran Keroka. Okey. Baik, kita lihat pula gunung berapi. Okey, kebanyakan gunung berapi, cikgu tukar warna lah, hijau. Okey, gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi ni terdapat di Indonesia dan Filipina. Jadi beberapa gunung berapi yang masih aktif. Aktif ni maknanya dia boleh meletus. Antaranya ialah Gunung Merapi,
Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau. Ini 3 yang aktif. Jadi ada risiko untuk meletus lagi. Kemudian ada Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo merupakan gunung berapi yang masih aktif di mana? Filipina. Okey. Tu dia. Okey, kita tengok apa yang ditulis ni. Anda telah belajar tentang bentuk muka bumi Malaysia dalam bab 6 dan bab 7. Ingatkah anda bagaimana keadaan muka bumi Malaysia? Ingat tak muka bumi Malaysia ada apa? Sama juga kan? Kita ada tanah pamak, pinggir laut, kita ada tanah tinggi, tapi kita tak ada gunung Merapi okey. Baik, kalau kita lihat di dalam peta yang dah terpotong ni, pelajar boleh tengok muka surat 112 dan 113 Ada peta ni. Cikgu punya terpotong Alright. Kalau kita tengok tanda ni ialah gunung berapi. Ini ada di Filipina. Filipina ni semua ada 4 yang kita lihat. Ini di mana? Di Indonesia. Okey, ada lagi sebelah sambung. Kebanyakannya ada di Indonesia ni gunung berapi. Okey. Malaysia tak ada kerana kita keluar daripada lingkaran api Pasifik. Sebab itu kita tak ada gunung berapi. Okey. Seterusnya, kita fokus kepada 10.3 yang ini khas untuk sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey. Mari kita lihat sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Jadi terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara yang mengairi pelbagai bentuk muka buminya. Jadi sungai dan tasik ini mempunyai peranan dan kepentingannya kepada penduduk di Asia Tenggara. Jadi mari kita fokus satu persatu. Yang pertama ialah Sungai Mekong. Okey. Jadi Sungai Mekong ini adalah sungai terpanjang di Asia. Ni kepanjangan dia 4,880 kilometer. Okey. Jadi awak masih ingat ke apa sungai yang terpanjang di Malaysia? Di Malaysia kita punya sungai yang terpanjang ada di Sarawak, iaitu Sungai Rajang. Dan kalau sungai yang terpanjang di Sabah kita ada Sungai Kinabatangan. Imbas kembali Dan kalau sungai yang terpanjang di Semenanjung, sungai apa dia? Sungai Pahang. Okey. Baik, kita teruskan kepada Sungai Mekong ini. Sungai ini berpunca dari dataran Tibet di utara dan mengalir melalui Yunnan, China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Nampak tak betapa kepanjangan dia? Dia mengalir ni sebenarnya dia berpunca dari dataran Tibet utara, kemudian dia mengalir melalui Yunnan, China, meliputi negara Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Jadi kebanyakan negara di Asia Tenggara hampir kebanyakannya dilalui oleh Sungai Mekong. Jadi lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong, terutamanya pesawah padi. Pesawah padi. Mereka gunakan sungai ini untuk mengairi pengairan pertanian sawah padi mereka. Jadi kawasan lembah sungai adalah subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Jadi lebih 140,000 kilometer persegi padi ditanam di lembangan Sungai Mekong. Itu dia serba sedikit tentang Sungai Mekong Okey, mari lagi kita teruskan kepada Sungai Irrawaddy. Kita guna warna merah. Okey, kedua ialah Sungai Irrawaddy. Sungai yang terpenting, tengok terpenting dan terpanjang di mana? Di Myanmar. Dan kepanjangannya ialah 2293 km. Jadi ini adalah terpanjang dan terpenting di Myanmar. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Okey. Jadi sungai ini merupakan jalan perhubungan
Okey, tengok ya peranan dia, jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan sumber protein. Di sini pun ada 4 dah peranannya. Jalan perhubungan dan pengangkutan, sumber air, sumber protein. Delta Irrawaddy pula. Okey, Sungai Irrawaddy ni dia ada Delta Irrawaddy, dijadikan kawasan pertanian. Jadi ada juga penanaman padi. Jadi awak tahu padi sangat penting ya untuk setiap negara, kerana makanan ruji kita adalah nasi. Nasi. Baik, itu tentang Sungai Irrawaddy. Mari kita pergi ke Sungai Menam Chao Phraya. Menam Chao Phraya. Cikgu guna warna biru. Okey, 3. Menam Chao Phraya. Sungai ini adalah terpenting dan terpanjang di Thailand. Kepanjangan dia 372 km. Jadi walaupun dia hanya 372 km, tapi inilah dia sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand, yang mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Okey. Jadi lembah Chao Phraya ni kaya dengan tani aluvium. Kita tahu ya, aluvium ni sangat sesuai, sangat subur untuk penanaman padi. Okey. Jadi sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Jadi Bandar Raya Bangkok terkenal dengan pasar apung, sehingga diberi nama jolokan Venice Timur. Okey. Kerana mereka menggunakan sungai ini sebagai kegiatan ekonomi, menjual, ada pasar, tetapi mereka menjualnya di dalam bot ataupun sampan. Sampan yang paling sesuai, sampan-sampan kecil. Jadi kawasan ini adalah kawasan tumpuan penduduk, pusat perniagaan yang dikenali sebagai Venice Timur. Kalau awak lihat, cikgu nasihatkan pelajar boleh buka YouTube, dan awak boleh searchkan pasar apung di Thailand. Dan sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan barangan pukal. Nampak tak dia punya peranan dan kepentingan Sungai Menam Chao Phraya ni? Okey, pertama untuk pertanian, kemudian pengangkutan utama, tempat pasar apung, mengangkut kayu balak, barangan pukal. Ini campur dengan mengangkut penumpang juga. Jadi inilah kepentingan dan peranan Menam Chao Phraya sehingga dia dianggap terpenting, terpenting dan terpanjang. Baik, itu dia 3 sungai. Jadi ada info di sini, mari kita lihat. Okey, cikgu nak tukar warna ni. Okey, Menam Chao Phraya ialah nama sungai yang terpanjang di Thailand. Terpanjang di Thailand. Menam. Tengok ni, Menam. Dalam bahasa Thai bermaksud sungai. Sebab tu dah tak ada perkataan sungai. Kalau tak nanti Sungai Menam Chao Phraya dah jadi Sungai-Sungai Chao Phraya. Jadi sebenarnya nama dia adalah Sungai Chao Phraya, sebab menam tu dalam bahasa Thailand sendiri bermaksud sungai. Jadi perkataan danau dalam bahasa Indonesia dan tonle dalam bahasa Kemboja masing-masing membawa tasik. Okey, info ya. Kalau menam bahasa Thailand sungai. Jadi kita belajar bahasa Thailand lah ni. Okey, lepas ni semua orang tahu kalau menam tu maksudnya sungai. Manakala dalam bahasa Indonesia, danau ni adalah tasik. Sama juga dengan bahasa Kemboja, tonle ni tasik. Danau dan tonle ni maksudnya tasik lah dalam bahasa Melayu. Cuma danau ni dalam bahasa Indonesia, tonle ni dalam bahasa Kemboja. Jadi masing-masing membuat masuk tasik. Oleh itu, Tasik Toba di Indonesia dikenali sebagai Danau Toba. Manakala tasik yang terbesar di Kemboja dikenali sebagai Tonle Sap. Mungkin dia adalah Tasik Sap, tapi dinamakan sebagai Tonle Sap. Kemudian Tasik Toba dinamakan Danau Toba. Okey?
Boleh faham setakat ini istilah-istilah ini. Okey, mari kita pergi kepada tasik pula Jadi ini tadi 3 sungai utama. Kita pergi pada tasik utama pula. Kita berkenalan dengan Tonle Sap. Tonle Sap Jadi ingat tadi Tonle adalah apa? Tonle adalah tasik. Okey. Dalam bahasa Kemboja Alright, mari kita teruskan. Tonle Sap terletak di bahagian barat Kemboja. Merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi keluasannya meliputi 2,569 km persegi. Okey. Jadi awak ingat tak tasik semula jadi terbesar di Malaysia? Okey. Ingat tak tasik kita? Tasik Chini ke tasik Bara? Jadi tolong rujuk semula. Siapa lupa? Kemudian kita pergi tengok tasik ini membekalkan sumber air. Ini dah ada peranan dia. Membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk terusan. Dijadikan terusan untuk apa? Penanaman padi. Kemudian perikanan air tawar juga dijalankan. Okey. Kemudian pada musim kemarau tasik ini menjadi cetek dan kegiatan perikanan juga dijalankan. Tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai Mekong untuk membawa pelancong. Nampak tak tasik ni betapanya sangat penting kepada Kemboja. Mari kita write sikit apa kepentingannya tadi. Okey, sumber air domestik. Kemudian terusan untuk penanaman. Kemudian perikanan air tawar. Kemudian kawasan pelancongan. Ada 4. Okey, ada 4 fungsi dia. Okey. Kita teruskan kepada Danau Toba Jadi ingat lagi tadi danau dalam bahasa Indonesianya sama juga bermaksud tasik. Jadi tasik ni namanya Tasik Toba lah patutnya kan. Jadi dia terletak di Sumatera Utara Indonesia. Terkenal sebagai kawasan pelancongan. Okey. Terbentuk di kawasan pergunungan. Tasik ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi Dan saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 kilometer lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter. Agak dalam dan menjadikannya tasik vulkanik paling dalam di dunia. Nampak tak betapanya istimewanya Danau Toba ini. Dia mencatatkan rekod tasik vulkanik paling dalam di dunia. Vulkanik ni adalah tasik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi. Terdapat pulau yang besar di tengah-tengah tasik iaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Wow. Dan tasik ini membekalkan sumber air kepada domestik dan juga aktiviti pertanian. Mari kita highlightkan kepentingannya. Warna biru Okey, satu kawasan pelancongan. Okey. Kemudian kita ada membekalkan sumber air. Kemudian kawasan pertanian. Jadi itulah dia antara peranan dan kepentingan Danau Toba. Kalau ada peluang rasa macam nak datang sini tengok kan. Okey, dan dia di pergunungan mesti dia sejuk. Nampak tak dia macam ada kabus-kabus ni kan. Mesti sejuk sedapnya. Baik. Ada sedikit glosari di sini. Kalau tengok terusan tu maksudnya sungai buatan untuk tujuan pertanian. Kemudian vulkanik, proses pembentukan atau fenomena daripada gunung berapi. Lembangan tanah pama yang rendah ataupun lembah.
Barangan pukal bermaksud barang yang berkuantiti besar ataupun banyak. Itu pukal. Pukal ni banyak lah. Okey. Okey, banyak dan besar. Okey. Baik, cikgu harap awak faham setakat itu. Ada sedikit gambar di sini. Kalau kita tengok Danau Toba ni kedudukan dia di sini. Okey, kemudian Menam Chao Phraya. Menam Chao Phraya tadi. Okey, kemudian kita ada Sungai Irrawaddy ni. Ni sungai yang panjang tadi. Dan kita ada sungai apa ni tadi yang terpanjang? Sekejap sekejap. Ni dia. Tonle Sap Kemboja. Kemudian Sungai Mekong. Sungai Mekong, Sungai Tonle Sap. Ya, cikgu nak tunjuk sebelah sana. Awak boleh buka buku muka surat 116. Ni adalah Sungai Mekong, Vietnam. Tapi nampak tak betapa kepanjangan, sebab tu dia terpanjang di Asia Tenggara. Nampak tak daripada sini sampai sini. Okey. Walaupun dia melalui banyak negara-negara Asia yang lain, tapi dia dikenal juga sebagai Sungai Mekong terdapat di Vietnam. Walaupun kita tahu Vietnam ni negara dia Vietnam. Tapi bila dia berakhir dengan di Vietnam ni, maka kita consider terima dia sebagai Vietnam lah. Okey, dan juga di bawah ni kita ada Tonle Sap Kemboja di sini. Kemboja Tonle Sap tadi. Tonle Sap tu tasik sap. Okey. Tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara. Okey. Baik. Itu sahaja untuk bab 10. Jadi kita lihat imbas kembali kita. Jadi kita first tadi kita berkenalan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ada 11. Kita ada Malaysia, Kemboja, Myanmar, Timur Leste, Filipina, Laos, Singapura, Vietnam, Brunei, Indonesia, Thailand. Okey. Kemudian kita lihat sungai di Asia Tenggara dan juga tasik. Kita ada Sungai Mekong, Vietnam, Sungai Irrawaddy, Myanmar, Menam Chao Phraya, Thailand, Tonle Sap Kemboja, Danau Toba, Indonesia, Tasik Kenyir, Malaysia. Kita tak tunjuk dah kat sini sebab kita dah belajar Tasik Kenyir dalam bab sebelum ni. Bentuk muka bumi kita ada tanah tinggi, tanah paman, gunung berapi dan pinggir laut. Baik, itu sahaja. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Pelajar dah boleh siapkan nota dan juga jawab semua latihan-latihan kita dalam modul. Jadi nanti kita akan bincangkan dan kita akan buat semakan untuk jawapan modul kita. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.